Kali ini Kak Non akan ceritakan kisah seram yang telah terjadi di Genting Highland. Majoriti kita dahulu mesti pernah ke Genting Highland. Tapi hang semua ni tahu tak, Genting Highland tu telah dikategorikan sebagai antara tempat yang paling berhantu di Malaysia. Hotel yang paling popular kat sana iaitu Firstbird Hotel. Walaupun hotel itu nampak sangat cantik, tapi sebenarnya ada banyak gila kisah yang sangat menyeramkan di sebalik hotel itu. Mari sini Kak Non ceritakan. Ada seorang lelaki yang bernama Ashraf alias dia belajar di universiti swasta di Selangor. And then dia orang plan nak pergi bercuti pada hujung minggu. Waktu tu depa ni sepatutnya bergerak pada hari Jumaat, tapi disebabkan kawan dia ada masalah tak dapat dielakkan. So depa ni pun plan untuk bercuti pada hari Sabtu. Selepas melihat kepada kewangan yang depa ada, depa pun decide untuk pergi bercuti dekat Genting Highland sahaja. Depa pun bersiap-siap packing semua bagai. And then depa terus bergerak selepas tengah hari. Genting Highland tu di atas bukit. So nak naik atas bukit tu memang kena lalu jalan yang bengkang-bengkok. Maka diperlukanlah kereta yang sihat sejahtera. Tapi ketika itu yang ada kereta hanyalah Lee. Tetapi kereta Lee pula masa itu terlalu uzur. Masa depa nak naik ke puncak Genting Highland, depa ni kerap ditertawakan oleh orang lain yang naik juga. Namun depa gigih juga nak naik Genting Highland tu. Tapi bila depa sampai di puncak Genting Highland itu, depa menyesal sebab tak naik cable car sebab tak tahu. Nah ya Pak Karim. Akhirnya depa pun pergilah berjalan-jalan dekat sekitar. Selepas puas berjalan-jalan sekitar situ, depa pun cuba untuk mencari hotel untuk menginap. So depa decide untuk tidur dekat hotel situ. Hotel yang famous dan paling dekat dengan Indo Theme Park, iaitu Hotel Fast Wow. Tapi sewaktu depa pergi, bilik dah penuh. Memang dah tak ada bilik kosong untuk depa duduk. Dan depa pun bincang-bincang. Jimmy kata dulu dia pernah pergi Genting Highland dengan family dia. So Jimmy cakap ada satu apartmen yang jarang-jarang sangat nak full. Dan waktu tu family dia decide untuk tidur kat situ. Tak apalah daripada kena balik malam tu juga, depa pun setuju je lah. So, elok ikut je plan Jimmy untuk cari apartmen yang Jimmy cakapkan tu. Bila dia dah call family Jimmy tu pun bagilah adres alamat apartmen itu. So bila depa tengok dekat map, apartmen tu hanyalah 10 minit je daripada Indo Theme Park. Maka dengan kekuatan kereta yang uzur dan sedih itu, depa cubalah untuk mendaki kerana apartmen itu kedudukannya tinggi. So beberapa minit selepas mendaki dengan jalan yang penuh kabus tebal, depa nampak ada 3 bangunan. Ada 2 bangunan bercantum dan 1 tidak. Dan yang bangunan single itulah rupanya yang family Jimmy cakapkan. Masa depa mendekati hotel apartmen itu, depa agak terkejut sebab bila depa tengok, memang apartmen itu agak usang dan tak ramai orang tahu. Dan depa tengok dekat dinding hotel tu, depa tengok macam ada benda yang berdarah-darah, tapi bukanlah darah sebenar, cuma lumut yang berwarna merah. Masa depa sampai je kat lobi, dalam lobi tu memang tak banyak perabot. Yang ada hanyalah satu kaunter kecil yang ada 2 orang. Jimmy dan Theo pergi ke kaunter dan tanya kalau ada bilik kosong. Bilik kosong untuk depa tidur 2 hari. Sebab depa plan hari Senin pagi baru nak balik. Resepsionis dekat situ kata memang ada dan banyak gila bilik kosong. Depa dah dapat kunci, depa pun pilah parking. Masa kat tempat parking tu, depa tengok tak banyak kereta pun parking. Kiranya macam tetamu dekat hotel tu tak ramai lah kan? Depa pun cuba untuk borak kosong sedapkan hati depa. Bilik yang depa pilih adalah bilik tingkat 8. Resepsionis siap tanya, hang nak bilik tingkat berapa? Sebab ada banyak gila bilik kosong. So depa pun pilih untuk pi tingkat 8. Sebab kawan-kawan Chinese depa tadi kata nombor 8 ong bro. Masa depa nak naik ke atas tu, depa kena naik lift. Dan depa sebenarnya seram juga sebab depa rasa hotel tu semacam seram sahaja. So tak apalah, depa pun tekan juga tingkat 8. Masa on the way nak pergi cari bilik depa tu, depa tengok semua bilik-bilik lain berkunci dan bermangga. Kiranya memang tak ada orang yang duduk dekat aras depa tu. Dekat satu tingkat tu, bilik depa je yang didiami.
Bilik-bilik yang lain semuanya berkunci. Depa pun letakkan barang-barang dahulu sebab plan nak lepak semula di indoor theme park dan makan di sana. Lepas je depa balik daripada indoor theme park tu, depa tengok bilik depa sahaja yang bercahaya. Bilik-bilik dekat aras depa tu semuanya gelap, bermakna depa sahaja yang menghuni aras itu. Depa memang dah meremang bulu roma. Depa pun naiklah ke bilik di tingkat 8 tadi. Dan masa malam pertama, depa duduk kat situ. Tak adalah banyak sangat gangguan. Ashraf cakap dia hanya dengar bunyi macam bunyi orang seret selipar di luar bilik. Lepas tu dia dengar macam ada orang ketuk-ketuk pintu dekat balkoni. Dan masa malam pertama itu, depa cuba untuk tidur awal. Selalunya depa tidur awal, tapi masa di hotel itu jam 1 pagi, depa semua dah tidur. Untuk malam kedua, bermula kisah yang agak menyeramkan. Depa dah tak tahu nak buat apa kat hotel tu. So depa pun baliklah ke bilik lebih kurang jam 9 malam macam tu. Depa pun mainlah daun teruk, tapi depa tak berjudi pun. Masa tu si Tio tengah bercakap phone dengan Awik, dia dekat luar balkoni. So tinggallah 3 orang yang bermain daun teruk masa tu. Tiba-tiba Ashraf pergi ke dapur sebab dia rasa macam lapar. Dia masak Maggi dan masa dia pergi semula ke ruang tamu itu, Jimmy dan Lee tengah berborak dalam bahasa Mandarin dan Ashraf tak faham sepatah haram pun. Ashraf kata waktu tu depa macam sembang dengan serius. Kemudian Ashraf pun suruh depa ni sembang dalam bahasa Melayu sebab dia tak faham langsung. Jimmy dan Lee pun habaklah masa Ashraf ni pi dapur. Dia nampak ada satu bayangan putih lalu kat bilik depa. Depa habak yang menatang itu adalah hantu. Masa tu Ashraf meremang habis, kemudian depa pakat panggil si Tio sebab depa kata dekat balkoni sebelah sana ada suara orang menangis. Padahal tingkat depa tu hanyalah depa saja yang duduk. Masa tu dia pun memang sangat-sangat takut. So dia pun masuklah dalam ruang tamu itu dan depa pun berboraklah berempat. Jimmy dan Ashraf pergi ke dapur sebab depa semua dah lapar hendak masak Maggi waktu tu. Selepas depa balik daripada dapur, depa nampak Tio termenung. Tio cakap dia nampak ada satu budak perempuan kecil dan rambut dia sangatlah panjang. Jadi depa pun cuba masuk ke bilik itu untuk lihat betul atau tidak. Masa depa masuk bilik tu, depa kata tak nampak apa-apa pun. Tapi bila tanya dekat Tio, dia habak menatang tu duk ada lagi kat situ. So tak apalah, depa cuba untuk abaikan menatang yang ada kat dalam bilik itu. Depa pakat-pakat untuk tak tidur malam tu supaya tak ada yang kena rasuk atau sebagainya. Masa dok rancak borak-borak kat ruang tamu tu, Ashraf kata memang malam tu banyak gila gangguan. Contohnya seperti ada orang seret benda besi dekat luar bilik. Bukan setakat tu je babe, ada juga terdengar macam seseorang cuba untuk mengetuk-ngetuk bilik daripada atas dan kiri kanan bilik. Dan nak dijadikan cerita, memang apartmen tu sangat-sangat keras dan sangat-sangat berhantu. Malam tu depa tak nak check out sebab depa tak berani nak guna lift usang tu. So tak apalah diorang decide untuk gerak ke esokan harinya. Dan 10 pagi depa check out. Masa nak check out tu, depa tengok selipar dekat luar bilik. Semuanya telah bertukar-tukar pasangan. Depa pun tak tahu siapa sebenarnya yang buat benda tu. Nah ya Pak Karim. Baiklah, setakat ini sahaja dahulu cerita untuk Fakta 12 Malam. Berjumpa di next kisah ya, dan jangan lupa untuk like sebagai tanda hadiah kepada Kak Non ya. Dah.